أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayah, pertolongan dan hidayah yang Allah taala kurnia bekal buat kita di kala ini. Dapat sekali lagi kita bertemu, bertandang di Dewan Baitus Sunnah ini tak lain tak bukan atas satu matlamat, iaitu mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan jalan menuntut ilmu. Teringat saya di antara ungkapan emas yang pernah disebut oleh salafus salih, laisal ilm bi kathratir riwayah wa innamal ilm al khasyah. Bukanlah seseorang itu disebut orang yang berilmu saat dia banyak menulis dan banyak mencatat. Akan tetapi orang yang betul-betul berilmu saat dia mendapatkan ilmu, makin dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang Allah Taala sebutkan di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takutkan Allah Azza wa Jalla adalah mereka-mereka yang terdiri daripada alim ulama. Jadi untuk menapaki jalan menjadi alim ataupun ulama, kita sangat berhajat kepada kesungguhan, kita sangat berhajat kepada pertolongan, tambah-tambah pertolongan tersebut bukan datang daripada diri kita semata, bahkan kita sangat berharap kepada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah malam hari ini kita menyambung kembali pembacaan kitab kita Syarah Hisnul Muslim yang dikarang oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahhab Al-Qahtani rahmatullahi alaihi wa ghafarallahu lah, yang mana pada pertemuan yang sudah saat saya cuba mendapatkan kepastian dengan sahabat kita saudara Khairul Izwan, makanya kita telah pun tamat berkenaan dengan doa istiftah. Telah tamat dengan doa istiftah, iaitu doa pembukaan salat. Maka pada malam hari penuh barakah ini insya-Allah kita akan menyambung kepada tajuk yang baru pada muka surat yang ke-119 dalam buku kita ini, iaitu berkenaan dengan doa rukuk. Doa ketika rukuk. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ataupun di dalam kitab Al-Mu'tamad, minta maaf, karangan Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih, maka diberitahu kepada kita rukuk itu dari sudut bahasa adalah al-inhina wal khudu' biqasdi ta'atillah azza wa jalla. Yang dimaksudkan dengan rukuk itu adalah tunduk serta khudu', merendahkan diri hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dalam kerangka taat kepada seluruh perintahnya. Mengapa hal tersebut disebutkan? Kerana Allah Azza wa Jalla berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, dalam surah Al-Baqarah pada ayat ke-43. Dalam surah Ali Imran Allah berpesan juga kepada Maryam, ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Tatkala Allah berkata kepada Maryam, duhai Maryam, hendaklah engkau taat kepada perintah Tuhanmu, lakukanlah sujud hanya kepada Tuhanmu, rukuklah engkau bersama-sama dengan orang yang rukuk. Makna katanya ketundukan ini hanya tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut istilah pula ataupun dari sudut syar'i pula, rukuk itu adalah melaksanakan ketundukan dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas lutut dalam kerangka mengikut kadar kemampuan seseorang. Ada orang dia boleh jatuh sikit pasal sakit belakang. Ada orang boleh rukuk sempurna ikut kepada kadar kemampuan dirinya. Yang paling utama sekali, jika seseorang itu mampu untuk melaksanakan rukuk, maka kepalanya sejajar dengan punggungnya. Nak beri isyarat kepada kita, kepala yang kita anggap sangat mulia ini sampai tak boleh ditunjal-tunjal, sampai tak boleh disepak-sepak, maka keadaan ketika berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sama level dengan punggung. Jadi di mana hebatnya insan? Walaupun engkau berpangkat datuk, walaupun engkau berpangkat datin, siapapun engkau, raja ataupun rakyat jelata, engkau diperintahkan untuk rukuk. Dan dia merupakan rukun di dalam salat. Bila tidak ada rukun, sah tak salat?
Confirm tak sah. Apa dalil dia adalah rukun? Dalam surah Al-Hajj ayat 77 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk orang-orang beriman yang kita klaim diri kita ini beriman, ada 4 hal nak kena bikin dalam kehidupan ini. Rukuklah, sujudlah, sembahlah Tuhanmu, laksanakan kebaikan. Al-Imam Al-Alusi dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, dia sebutkan kepada kita mengapa Allah Ta'ala gantikan perkataan rukuk dan juga sujud. Padahal maknanya adalah solatlah. Bahasa mudahnya, wahai orang-orang beriman, solatlah. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut urka'u? Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Hendaklah kalian rukuk, hendaklah kalian sujud. Nak bagi isyarat betapa urusan rukuk dan sujud ini besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, litta'zim. Nak bagi tahu keutamaan solat ini, sampai-sampai Allah Ta'ala mention satu-satu yang kau nak kena buat. Sebab pernah ditanya kepada Nabi, ayyul amali ahabbu ilallah, dalam banyak-banyak amalan apa yang paling Allah Ta'ala cinta? Maka Nabi sebut as-salatu ala waqtiha, solat di awal waktu. Jadi kata urku'u dan juga usjudu ini adalah kata ganti kepada solatlah, sallu, solatlah. Dan Nabi SAW perintahkan kepada kita, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kalian semua solatlah macam mana kalian tengok aku solat. Jadi Nabi SAW nampakkan kepada kita tata cara rukuk. Dalam hadis terlalu banyak bentuk rukuk Nabi, sampai-sampai jika diletakkan air di belakang badan Nabi, air tersebut tak akan ke depan, air tersebut tak akan ke belakang, ataupun maksudnya statik, tak bergerak. Sempurnanya 90 darjah ataupun horizontal badan Nabi SAW. Siapa yang mampu lakukan semisal itu, dengan tidak kepalanya mendongak dan tidak terlalu condong ataupun tangannya memegang kepada betis, maka dia akan ke bawah sangat. Maka sifat rukuk tersebut tak betul ataupun tak sempurna. Yang diajarkan oleh Nabi SAW saat rukuk, bentangkan tangan, pegang tempurung lutut. Saat kita sujud, cantumkan jari jemari. Ini yang diajarkan dalam sifat solat Nabi SAW. Baik, settle part itu. Sekarang kita nak masuk kepada apa bacaan yang patut kita baca saat kita rukuk. Baik, kalau kita dapat lihat dekat dalam buku kita pada muka surat 119 ini, kita akan dapat lihat bacaannya. Cuba kita sebut sama-sama. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ditulis dekat sini thalatha marrat. Makna kata 3 kali. Kalau baca sekali sah ke tak sah? Dia sah. Tapi berkata Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam kitab dia Syarhul Muhadzab tu, Al-Majmu', maka disebutkan kepada kita dia adalah adna maratibil kamal. Adna maratibul kamal. Maksudnya yang paling hampir dengan kesempurnaan itu thalatha marrat. Walaupun satu tetap sah, tak baca pun sah sebenarnya. Kalau dari sudut pandangan mazhab, sebahagian besar mengatakan dia hanyalah sunnah. Makna kata kalau baca, kalau tak baca secara sengaja ataupun baca kerana tak baca kerana terlupa, dua-dua tetap sah. Tapi jika kita nak lakukan persembahan, bukankah Nabi kata innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiba? Allah Ta'ala maha baik, Allah Ta'ala hanya menerima persembahan yang terbaik. Jadi sepatutnya saat kita dah diberikan izin dapat solat, sebab jamaah sekalian, sidang penonton sekalian, apa yang berlaku dalam dunia hari ini memang ramai manusia, tapi tak semua di kalangan kita diberikan nikmat dapat mendirikan solat. Jadi kita yang dijemput untuk mendirikan solat, dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kenapa tak nak jaga adab? Kalau kita baca dan belajar di awal-awal buku ini, diceritakan kepada kita oleh ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah rahmatullahi alaih, dia kata hampir-hampir satu-satu amalan tak diterima di sisi Allah, ataupun kalau dia buat macam tu Allah makin marah kepada dia, hanya kerana tak jaga adab. Faham tak? Jadi kerana itu Anas bin Malik dalam satu kenyataan, dia pernah solat di belakang Umar bin Abdul Aziz. Maka dia kata hadzal fata, pemuda ini solatnya paling mirip dengan solatnya Nabi SAW. Anas bin Malik sahabat Nabi ataupun pembantu Nabi SAW. Jadi usia dia panjang, dia bertemu dengan tabi'in dan seterusnya, Umar bin Abdul Aziz. Maka dia bila melihat kepada Umar bin Abdul Aziz punya gaya solat, dia kata solat pemuda ini mirip sekali dengan sifat solatnya Nabi SAW. Maka kami cuba menghitung-hitung
kadar rukuk dan kadar sujud Umar bin Abdul Aziz di kali itu, ucapan subhana rabbiyal azim ini ternyata hampir 10 kali. Kami buat hitung-hitung lah, bila kami tengok dia sembahyang, kami pun sebut subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tak mangkit lagi, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, tak mangkit lagi, sampai 10 kali baru dia mangkit. Waktu dia sujud subhana rabbiyal a'la, kami hitung lagi, sama seperti kadar tadi, sebanyak 10 kali. Maka 3, apa isunya? 3 ini adna maratibul kamal. Dia adalah tingkatan yang sangat menghampiri kepada sempurna. Boleh jadi, tengok sekali lagi, tadi saya sebutkan subhana rabbiyal azim. Boleh jadi ada di kalangan kita yang tak belajar sifat makhraj huruf, atau tak belajar sifat huruf dan makharijul huruf. Ramai saja di kalangan kita, patutnya huruf ha pedas itu keluar di tengah tekak, maka diganti dengan ha yang berada di bawah tekak. Berubah makna ke tak sepatutnya? Berubahlah. Sebab subhana bawa erti lain, subhana bawa erti yang lain. A'la, sepatutnya ain keluar dekat azim, kita baca subhana rabbiyal azim, ain keluar dekat tengah tekak. Tapi ramai di kalangan kita keluar dekat atas hidung. Azim, 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 tak tepat. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita bukan setakat nak belajar apa jenis bacaan, tapi bagaimana sebutan bacaan tersebut. Sebab tadi saat saya bersembang-sembang dengan Ustaz Hadiah Kemal di bawah tadi kan, ada di kalangan kita yang walaupun dia belajar ilmu tentang sunnah, tapi akhlak dan perangainya jauh daripada akhlak Al-Quran dan sunnah itu sendiri. Sebab apa? Sebab ramai di kalangan kita hanya mengira-ngira berapa kali dia khatam, berapa kali dia buat, berapa banyak rakaat dia lakukan, berapa banyak tasbih yang dia sebutkan, berapa banyak selawat yang dia ucapkan. Dia hanya kira sahaja, tapi dia tidak membekas di hati. Maka saya teringat kata guru saya Syekh Jamilur Rahman Muhammad Sulaiman hafizahullah taala, guru Masjid Nabawi. Maka dia kata kepada kita, Faiz, sesuatu yang kau buat tentang qala Allah dan qala Rasul, dia tempatnya di sini. Dia tidak di sini. Dia tidak di sini. Tak. Faham tak? Apa-apa yang kita buat, walaupun terkadang sebatas inna a'tainakal kautsar, kalau baca dengan hati menangis. Tapi kenapa kita baca inna a'tainakal kautsar tak rasa apa-apa? Silap urut tha ataupun jadi sin, kausar. Faham tak? Fassalli li rabbika wan ha pedas ke ha simpul? Faham tak? Wanhar ke wanhar? Pasti akan berbeza makna. Tapi kita kata, Ustaz, saya hari-hari baca tak ada orang kecoh pun. Memang tak ada orang kecoh. Pasal kita baca hanya untuk melempiaskan emosi. Aku dah settle solat aku, dah lah. Tak. Sebab itu saya cakap kat Ustaz Hadi tadi, saya sangat berbahagia. Banyak tempat orang panggil saya. Bukanlah banyak tempat, maksudnya ada beberapa tempat yang panggil untuk ajar syarah Hisnul Muslim ni. Bacakan, bukan ajar lah, berkongsi. Saya kata pelajaran paling besar saat saya berkongsi tentang Hisnul Muslim ni bukan pada bacaan semata-mata, tapi bagaimana adab dan lengguk bahasa yang Nabi gunakan, laras bahasa yang Nabi gunakan saat minta-minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Faham tak? Kita kadang-kala pergi masjid nak sembahyang Jumaat, kita nampak ada si peminta sedekah di tepian jalan. Saat dia bagi salam, Assalamualaikum, dengan dia bunyikan dia punya cawan tu, kecing, adalah duit shilling dalam tu. Tiba-tiba kita berasa tak mau bagi. Kita pun jawab Waalaikumsalam dan kita senyum, kita pun jalan. Apa memek muka yang berlaku? Kadang-kadang sebahagian daripada mereka buat macam kedekutnya, tapi tak cakap je. Cakap macam, apa pasal dia buat macam ni ya? Bagi je lah, aku dah minta kan. Kenapa tak bagi? Sebab ada keadaan kita punya iman ni tak sekuat para sahabat. Tak sekuat Nabi SAW. Memang iman kita kejap rasa nak bagi, kejap rasa tak nak bagi. Imam Syafi'i kata, al-iman yazid wa yanqus. Menaik, menurun. Faham tak? Jadi kerana itu, kita perlu belajar tentang sejarah orang-orang yang silam. Imam Abu Hanifah kata, siru ala siratis salaf. Berjalanlah di atas cerita orang-orang yang terdahulu. Fa innahum junudun min jundillah, kerana mereka merupakan tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belajar kisah-kisah mereka ni, mereka bukan kejar khatam. Mereka bukan kejar berapa kali aku buat ni, berapa kali buat ni. Walaupun ada cerita-cerita mereka. Macam contoh Abdul Rahman Al-Mukri, sebelum dia wafat, anak dia menangis teresak-esak. Dia kata kepada ayah dia, wahai ayah, kami kenal engkau sebagai orang yang rajin baca Quran, tapi engkau hampir-hampir meninggalkan kami dan kau berada dalam keadaan nazak. Maka Abdul Rahman Al-Mukri pun berkata, duhai anak, kenapa engkau menangis? Takkah kau nampak Quran aku yang berada di atas rak sana? Maka anak dia kata, betul wahai ayah, aku nampak itulah Quran yang kau duk pakai, kau selalu mengaji. Maka dia kata, persaksikanlah duhai anak, sesungguhnya ayahmu ini ingin bertemu dengan Tuhannya dalam keadaan dia telah pun menamatkan 4,000 kali khatam bacaan Al-Quran sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah ada kesan-kesan cerita tu, dia cerita 4,000, sebagian kata 8,000 kali, Imam Syafi'i 60 kali dalam Ramadan, betul tak?
Itu semua sebagai motivasi buat kita. Bukan disuruh kita pulun kejar sampai 60 baru kita kata iman aku level Imam Syafi'i. Tak. Iman aku level Abdul Rahman Al-Muqri. Tak. Allah Ta'ala tak tengok pada banyak atau sedikit, tapi Allah tengok pada kesungguhan dan juga ikhlas hati kita. Sebab tu Nabi kata innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, dalam sebahagian matan yang lain wala ila ajsamikum. Allah langsung tak tengok muka kau, Allah langsung tak tengok duit kau, Allah langsung tak tengok kekarnya ataupun rampingnya badanmu. Sikit pun Allah tak tengok. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah tengok pada hati, Allah tengok pada amalan. So patah balik kepada poin utama kita, iaitu kita belajar ni bukan semata-mata asal bunyi sudahlah, asal aku solat sudahlah. La. Sebab itu Allah Ta'ala kata apa? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Solat ni sebenarnya berat kecuali kepada mereka-mereka yang khusyuk. Dia faham. Sebab tu kita punya perkongsian ni, kita bukan setakat aku tahu kalau rukuk subhana rabbiyal azim. Tak. Tapi kita nak kena memahami apa itu ucapan subhana rabbiyal azim. Macam mana cara sebut subhana rabbiyal azim supaya dia membekas di hati. Boleh? Barakallahu fikum. Baik. Jadi kita dapat lihat dekat sini. Kenapa tiba-tiba ada bacaan subhana rabbiyal azim ni? Adalah dalilnya. Maka dalam sebuah hadis daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qol, lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim, dalam surah Al-Haqqah ayat 52. Dalam surah Al-Haqqah ayat 52, Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi, fasabbih bismi rabbikal azim, maka hendaklah engkau memuji Tuhanmu yang maha agung. Kau sucikan Tuhanmu yang maha agung. Bila ayat ni sampai kepada Nabi, Nabi pun sebut ij'aluha fi ruku'ikum, jadikan ayat ini di dalam rukukmu. Sebab tu kita sebut subhana rabbiyal azim sampai ke hari ni. Maknanya sahabat dah amal-amal sampai kepada kita. Hadis riwayat Abu Daud. Sebahagian riwayat ada subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Hadis riwayat Baihaqi dan juga Abu Daud juga. Jadi jemaah sekalian, tak cukup setakat itu. Nabi kata falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika mana turunnya ayat pertama daripada surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, Nabi sebut ij'aluha fi sujudikum, jadikan bacaan ini ketika kalian sedang sujud. Nanti kita jumpalah dalil ini berulang pada ucapan subhana rabbiyal a'la. Tapi sekarang kita baca subhana rabbiyal azim sebab kita berada dalam posisi rukuk. Baik, hadis yang kita baca tadi ramai-ramai subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, datang daripada jalan siapa? Dia datang daripada jalan Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu qol, sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faftutihal baqarah thumma raka'a faja'ala yaqul subhana rabbiyal azim salatsa marrat. Aku solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Apa yang berlaku? Nabi memulakan solat Nabi selepas Al-Fatihah, Nabi terus baca Al-Baqarah, dan hadis ni panjang. Apa yang panjangnya? Dalam sebahagian athar, Huzaifah kata, aku bajet Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-100. Tiba-tiba Nabi sambung ayat 101, 102. Dan aku rasa Nabi akan rukuk pada ayat yang ke-200. Ternyata Nabi sambung lagi. Dan aku rasa Nabi akan berhenti pada penghujung Al-Baqarah. Al-Baqarah ada berapa ayat? 286 ayat. Ada berapa muka surat? 49 muka surat. Masuk muka surat 50, masuk surah Ali Imran. So muka surat 1 Al-Fatihah, 2 sampai 49 tu surah Al-Baqarah. Dan aku rasa Nabi akan rukuk ketika habis Al-Baqarah, ternyata Nabi sambung Ali Imran. Dan aku sangka Nabi akan settle pada Ali Imran, ternyata Nabi sambung sampai kepada An-Nisa. Dan aku sangka Nabi akan sujud pada An-Nisa, rukuk pada An-Nisa sampai Al-An'am juzuk 7. 150 muka surat baru Nabi rukuk, hampir-hampir gitu. Panjangnya solat Nabi. Dalam sebahagian athar diceritakan, Huzaifah kata, malam tersebut kami hanya mendapatkan 4 rakaat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada lepas Isyak sampai subuh, qiyamul lail Nabi sallallahu alaihi wasallam berapa rakaat? 4 rakaat. Kerana apa? Waktu malam adalah waktu terbaik untuk baca Al-Quran. Bacalah surah Al-Muzammil, kita jumpalah cerita, wahai orang yang berkonverter, wahai orang yang bertoto dan berselimut, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Allah kata, kalau kau dah berjaya bangun di tengah malam, bacalah Al-Quran secara
tartil. Dan Allah kata apa? Inna nasyi'atal lail hiya ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Terbalik. Ashaddu wat'a wa aqwamu qila. Allah kata sesungguhnya bacaan Al-Quran di tengah malam ini akan menguatkan hati dan menyebabkan ucapan menjadi tepat. So kita akan rasa feel baca Quran waktu malam ni beza sangat. Bila saya sebut macam ni, sebenarnya dia adalah pelajaran khas juga untuk diri saya. Supaya jangan hanya pandai sembang, tapi sendiri pun tak bikin. Tapi iman kita kejap naik, kejap turun. Sebab tu kita asyik terkalah. Sebab itu juga dalam banyak-banyak waktu Nabi suruh kita memperbanyakkan sebutan astaghfirullah. Hatta dalam rukuk itu sendiri pun ada ucapan istighfar. Apa dalilnya? Sekejap lagi kita jumpa. Cuma setakat ini yang dapat kita sebutkan adalah Maha suci Tuhanku yang Maha agung diucapkan sebanyak 3 kali. Maksud Maha suci Tuhanku ini adalah aku menyucikannya dari segala bentuk kekurangan. Bahkan kitalah yang penuh dengan uyub, kecacatan, kekurangan. Allah Azza wa Jalla Maha suci. Bila Maha suci, subhana, hanya untuk Rabbi, Tuhanku Al-Azim, yang Maha agung. Bila Allah Maha agung, kita maha hina. Telah kita sebutkan di antara persembahan yang paling solid untuk kita bagi kepada Allah Ta'ala saat kita agungkan Allah dan kita hinakan diri di hadapan Allah Ta'ala. Apa tanda kita hinakan diri di hadapan Allah? Dengan jalan kita buat apa Allah Ta'ala suruh dan kita ucap macam yang Nabi ajar. Kemudian ucapan-ucapan yang Nabi ajar penuh pengagungan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita bulatkan hati kita begitu, solat kita berkualiti. Kalau tak, kita hanya bikin ada orang kita baca lama-lama, tak ada orang kita baca pendek-pendek. Ataupun ada orang kita baca bersungguh-sungguh, tak ada orang kita culas dalam bacaan, dalam perbuatan. Tak mau. Faham tak? Jadi sebab tu poin utama Nabi kata innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Nabi tak kata aku diperintahkan untuk suruh kau banyak semayang. Tak. Untuk kau bayar banyak zakat. Tak. Tapi adab dan akhlak, maksudnya bila kita ada adab, kita ada ilmu, kita ada akhlak, kita tahu dah. Hayya 'alas salah, adab aku ke masjid. Bila cukup haul, aku kena keluarkan zakat. Itu adab. Faham tak? Bila berbicara dengan orang tua, Nabi kata, laisa minna man lam yuqir man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan daripada golongan aku, bukan umat aku. Orang yang tak sayang kepada orang yang rendah dan orang yang kurang ajar kepada orang tua. Maksudnya kita tahu dengan budak-budak kita belai, kita peluk, kita cakap lembut-lembut, bagi tauladan, bagi nasihat. Dengan orang tua, kita pula salam cium tangan, cakap penuh beradab, minta buah fikiran, minta nasihat. Inilah yang Nabi kata aku diutuskan untuk itu. Dan kita nak kena faham, kalau buat baik dengan manusia saja tak buat baik dengan Allah, jadi tak? Tak jadi. Buat baik dengan Allah saja tak buat baik dengan manusia, jadi tak? Tak jadi. Sebab itu Nabi kata la yashkurullah man la yashkurun nas. Tak dianggap seseorang itu berterima kasih kepada Allah kalau dia tak berterima kasih dengan manusia. Baik, selesai dekat sini. Jom kita pergi pula pada muka surat 120. Dan bacaannya adalah, jom sebut sama-sama dengan saya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Ya Allah, mudah tak? Mudahlah. Jadi jangan tak baca, rugi. Pasal ayat ini tak cukup panjang, tak berapa panjang dan dia mudah dihafal. Subhanakallahumma. Biasa kita sebut subhanallah, cuma tinggal tambah kaf mukhatab ataupun kita panggil dhamir mukhatab. Orang yang kita berhadapan dengannya kita sebut subhanakallahumma rabbana, Tuhan kami. Wa bihamdika Allahumma ghafirli. Mudah. Hadis ini datang daripada siapa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi. Hadis ini diriwayatkan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Telah menjadi kebiasaan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan doa ini saat Nabi rukuk dan saat Nabi melakukan sujud. Bila peristiwa ini berlaku? Saat Nabi kembali daripada haji. Saat Nabi kembali daripada haji. Jamaah sekalian, ini sebagai input. Apa ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran? Apa ayat terakhir yang turun dalam Al-Quran? Sebahagian kata, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Muka surat 47 bawah sekali. 281 kalau tak silap. Sebahagian kata itu ayat terakhir. Yang paling kuat ayat 3 surah
Maidah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Allah kata hari ini urusan agama kalian telah aku sempurnakan. Rezeki kalian pun telah aku sempurnakan. Aku redha agama Islam sebagai agama kalian. Jadi itu ayat terakhir. Soalan saya yang kedua, apa surah terakhir yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh jawab? Tak nak cuba? Apa surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Lepas Nabi wafat, saat Sayyidina Umar menjadi Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, setiap kali ada meeting, tak akan bermula meeting tersebut jika tidak ada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi pembesar-pembesar sahabat-sahabat Nabi di kalangan ahli Badar, mereka berkata kepada Sayyidina Umar, "Ya Amirul Mukminin, kenapa tak mulakan sahaja? Sedangkan kami memandang dia, iaitu Abdullah ibn Abbas, bagaikan anak-anak kita sahaja, anak-anak kami sahaja. Mulakan sahajalah. Mengapa perlu kita tunggu kepada anak kecil ini?" Maka sesungguhnya Sayyidina Umar tahu keistimewaan yang ada pada Ibnu Abbas, yang Nabi doakan dia apa? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Maka ketika mana Ibnu Abbas masuk dalam meeting tersebut, maka saja Sayyidina Umar pun bertanya, apa pendapat kalian tentang ayat terakhir ataupun surah terakhir yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sebahagian diam. Sebahagian lagi menjawab. Iaitu ahli Badar. Dia kata surah ini diturunkan tak lain tak bukan Allah Taala suruh kita banyak tasbih, suruh banyak apa dalil dia? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jadi itulah sebab surah ini diturunkan. Jadi Sayyidina Umar pun diam dan dia pun memandang kepada Abdullah ibn Abbas. Dia berkata, apakah sebab surah ini diturunkan? Maka jawab Abdullah ibn Abbas, sungguh surah ini diturunkan untuk bagi tahu usia Nabi tak panjang dah. Oh, jadi nak bagi isyarat yang jawapan tadi itu boleh jadi di sisi akal betul dah. Tapi yang paling asah, lepas surah ini turun, Nabi wafat. Nabi balik daripada Mekah, balik ke Madinah, beberapa tempoh Nabi pun wafat. Jelas? Jadi kata Aisyah, lepas Nabi balik daripada haji itu, di antara bacaan yang sering Nabi gunakan saat Nabi rukuk dan Nabi sujud adalah Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Jadi saya sangatlah berharap jemaah sekalian, sedang penonton sekalian, jika kita hanya sebelum ini Subhan Rabbiyal Azim, bagus. Subhan Rabbiyal Azim wa bihamdihi, silakan. Tapi sekurang-kurangnya nampakkanlah nilai kita ni tak statik, jadi awam saja. Cubalah dengan apa yang kita dapatkan di malam hari ini menyebabkan kita mampu memvariasikan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah yang dianjurkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih dalam Al-Majmu'. Disebut, menurut hemat aku, yang paling utama adalah mempelbagaikan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut bacaan. Mana katanya taratan, ada kalanya engkau bacalah Subhana Rabbiyal Azim, wa taratan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli, wa taratan buat yang lain pula Subhan qudusun rabbul malaikat subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azam Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nanti kita akan sampai pada doa-doa tersebut, tapi kita statik dekat sini dahulu. Apa erti subhanakallahumma? Telah kita sebutkan tadi, maha suci engkau duhai Tuhanku, Rabbana, dan Tuhan kami. So kita bagi isyarat, tidak ada yang suci, tidak ada yang terlepas, ataupun tidak ada yang terkurang, tidak ada yang cacat, dan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala semua penuh dengan kekurangan. Sehebat apapun seorang jurutera melaksanakan ataupun membuat sebiji kereta, sampai masa akan ada yang longgar, sampai masa akan ada yang rosak dan pecah. Tapi saat Allah Subhanahu wa taala takdir langit dan bumi, Allah kata apa? Wala yauduhu hifdzuhuma. Aku tak penat pun mengawal langit, aku tak penat pun mengawal bumi. Wa huwal aliyul azim. Allah Maha Agung, Allah Maha Tinggi. Baik. Rabbana wa bihamdika, seluruh bentuk pujian hanya layak untuk engkau wahai Allah. Dan ini kita dah bahas pada pertemuan-pertemuan yang sudah. Saat kita baca di awal-awal solat selepas doa iftitah, kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah pula selepas daripada ayat pertama iaitu basmalah, ayat yang keduanya adalah
alhamdu. Allah terus nak cerita kepada kita supaya down to earth lah kalian. Kalian semua menunduk, merapatlah kalian ke bumi ni. Sebab kalian tak layak pun nak act sikit habuk pun. Sebab alhamdu, yang dinamakan pujian itu semuanya lillah. Untuk siapa? Allah. Jadi kita bukan buat sesuatu kerana pujian manusia, kita bukan buat sesuatu untuk mendapatkan perhatian manusia. Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi dia kata apa? Ridallah ghayatun tudrak wa ridan nas ghayatun la tudrak. Kalau kau cuba cari redha Allah, pasti kau dapat. Tapi kalau kau cuba cari redha manusia, kau tak akan pernah dapat. Sehebat apa pun seorang ustaz dalam dia menyampaikan dia punya lecture, dalam dia menyampaikan penyampaian dia, tetap juga ada jemaah yang tak boleh terima. Hatta disebutkan satu geng sekali pun. Faham tak? Kadang-kadang tak boleh nak terima. Tak masuk akal. Ataupun laju sangat lah ustaz ni cakap. Tak boleh pelan sikit ke? Ataupun ustaz ni membosankan lah. Maksudnya dia nak kebenaran. Tapi saat dia berada dalam majlis tersebut, kadang-kadang dia tak boleh. Ustaz tu dia tak boleh nak raih semua cinta orang yang berada di hadapannya. Tapi jika kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala, kita pasti akan dapat. Kita pasti akan dapat. Kembalilah kepadanya. Nak kembali macam mana? Ikut jalan Quran, ikut jalan sunnah. Pasti akan selamat. InsyaAllah. Baik. Kembali kepada isinya. Seluruh pujian hanya layak untuk Allah. Kemudian Nabi pun minta, Allahumma ghafirli. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah aku. So dekat sinilah sebahagian daripada kalangan ulama'-ulama' menyatakan kepada kita berkenaan dengan boleh nak baca doa time rukuk. Tidak hanya terbatas saat sujud. Cuma hadis doa dalam sujud ni memang jelaslah Nabi kata, wa ammas sujud fa'akthir doa. Adapun kalian berada dalam sujud, perbanyakkanlah berdoa. Fa innaha qaminun an yustajaba lakum. Sebab waktu tu adalah waktu yang sangat baik untuk dimustajabkan permintaan kalian, sujud. Tapi kalau orang tanya, boleh tak aku nak rukuk lama-lama, aku nak berdoa dalam rukuk? Inilah dalilnya ketika Nabi sebut Allahumma firli. Doa ke tak doa kak? Doa lah. Jadi once kita kata itu doa, maksudnya kita boleh lagi menopap ataupun menambah-nambahkan lagi. Dan dia tak masuklah dalam urusan bid'ah. Dan yang utamanya, once kita semayang secara jamaatan, yang utama bukan kita ikut emosi kita, aku nak tambah lagi doa ni, aku nak tambah lagi doa ni. Sedangkan sang imam dah bagi order, Sami Allahu liman hamidah, kita tetap statik macam tu. Tu tak menunjukkan daya alim kita. Bahkan menampakkan kejahilan kita lagi. Sebahagian orang ketika imam dah bagi order dan bangkit daripada sujud, Allahu Akbar, dia masih lagi menunduk dalam keadaan dia sangka inilah tanda zuhud aku. Semangat, tapi semangat tak tanpa ilmu. Faham tak? Sebab itu kita kalau baca surah Al-Fatihah, kita pernah jumpalah kenapa Allah Ta'ala sesatkan Yahudi. Sebab apa? Effendi nama. Barakallahu fiik, Ustaz Adi baru beritahu tadi kan. Baru dapat jumpa. Ahlan wa marhaban. Kan? Kenapa Allah sesatkan Yahudi? Tak lain dan tak bukan kerana mereka telah pun merogol firman-firman Allah yang terdapat di dalam Taurat dan juga Injil. Fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim. Apa maksud rogol yang saya sebutkan tadi? Mereka sampai tengok ayat-ayat ni kata, kalau aku apply ayat ni dengan masyarakat, tak untung hidup aku. Apa yang aku cakapkan takkan didengari lepas ni. Maka dia pun ambil campak, dia pun tulis sendiri. Kemudian dia kata, thumma yaquluna hadza min indillah. Ni semua datang daripada Allah. Tapi Allah kata fawailul lilladzina yaktubuna alkitab. Celakalah bagi mereka yang menulis-nulis, mengarang-ngarang kitab Allah Azza wa Jalla dengan tangan mereka sendiri. Kemudian mereka kata ini datang daripada Allah Ta'ala. Sebab tu Allah Ta'ala kata, Allah, aku marah sangat dekat mereka, maghdub. Dan kenapa Allah Ta'ala sesatkan Nasrani? Sebab mereka suka beramal tanpa ilmu. Orang Yahudi dia ada ilmu. Maksudnya ahli kitab ni dia tengok, dia tahu ilmu ni sahih. Tapi dia kata tak menguntungkan aku. Angkat buang, isi lain, untung hidup aku. Si Nasrani pula dia kerap beramal. Nyanyi hari Ahad ke apa semua tu, buat melompat-lompat ke apa. Bila orang tanya kenapa buat macam ni, entah. Itu yang kadang-kadang terzahirnya benda baik, apa salahnya? Faham tak? Benda baik, apa salahnya? Benda baik, apa salahnya? Sebab tak semua benda baik di sisi kita mesti baik di sisi Allah. Kalau kita tanya kepada yang tak tutup aurat kan, tetap juga dia akan kata, Ustaz, walaupun saya tak tutup aurat tapi hati saya baik. Walaupun mulut dia puaka tapi hati dia baik, Ustaz. So ada pula macam tu? Tak. Sebab Nabi SAW tidak memerangi dengan ucapan-ucapan kesat. Kan? Akhlak Nabi sangatlah tinggi.
Sampaikan ketika Abu Tufail Ad-Dausi ataupun Abu Tufail Ad-Dausi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sebut an'im sabahan ya Muhammad, good morning wahai Muhammad, dekat Mekah, dekat Kaabah. Jadi Nabi kata apa? Qad abdallahu kalimatan khairan minha atau kama qala. Sesungguhnya Allah Taala telah menggantikan ucapan yang jauh lebih baik daripada an'im sabahan. Apa ucapan tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Nabi nak reject ucapan an'im sabahan tu, Nabi boleh nak kata macam-macam. Faham tak maksudnya? Ini ucapan tak guna. Faham ayat tu macam, buat apa cakap benda yang tak ada manfaat ni? Nabi boleh nak tunjuk act. Tapi Nabi tak tunjuk macam tu. Nabi kata, qad abdalallah. Sesungguhnya Allah telah menggantikan ucapan ini dengan ucapan yang jauh lebih baik daripada ucapan itu. Famahiyah, apa tu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Tufail Ad-Dausi bila dia dengar, dia kata, ma ahsanal kalam wa ma ajmalal kalam. Oh, sedapnya ucapan tu, bestnya ucapan tu. Masuk dalam hati. Jadi sebab itu jemaah sekalian, kita tengok, itulah pentingnya belajar berkenaan dengan adab dan juga akhlak. Sampai-sampai kita nak berdoa pun ada padanya adab dan juga akhlak. Minta-minta ke Allah pun kena ada dia punya, kita panggil apa tu? Etika, tata cara. Bukan hentam kromo sahaja. Ya Allah, kenapa tak bagi aku? Kenapa? Pernah tak sekali kita tersebut macam tu? Saya kira lah kot. Kalau tidak hari ni, di waktu kecil kita dahulu mungkin lah kot. Kita duk minta nak jadi macam orang lain ke, macam kawan-kawan ke. Kenapa aku minta Tuhan tak bagi Walaupun kadang-kadang tak terzahir, tapi di hati berbisik. Betul tak? Tapi jika sampai terzahir di mulut, maka Nabi SAW kata, sesungguhnya Allah Ta'ala senantiasa menerima doa seorang Muslim kecuali orang yang isti'jal, orang yang kelang kabut. Jadi para sahabat kata, wa masti'jal ya Rasulullah, apa tergesa-gesa, apa kelang kabut, apa yang dimaksudkan dengan kelang kabut tu wahai Rasul? Adakah dia doa cepat? Bukan, Nabi kata ciri-ciri orang yang kelang kabut dalam berdoa, ucapan yang terzahir dari bibir dia, qad da'autu wa qad da'autu falam ara yastajabuli. Falam ara yastajibuli. Aku dah doa, tapi tak nampak apa yang Allah makbulkan. Kalau pernah terzahir ucapan itu, termasuklah kita di kalangan orang yang musta'jilun, orang kelang kabut dalam berdoa. Dan Nabi kata, tak dapatlah apa-apa. Pasal yang kau dapat hanyalah sekadar letih dan juga lelah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok dalam isi yang terdapat pada muka surat 120 ini, Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahmatullahi alaih bertutur dalam bab ini. Dia mengomentari yang dibuat oleh Imam Bukhari tersebut. Ada yang mengatakan hikmah mengkhususkan rukuk dengan menyebut kata doa tanpa menyebut kata tasbih, padahal hadisnya satu. Bahawasanya Imam Bukhari bermaksud untuk bagi isyarat bantahan terhadap orang yang menganggap doa ketika rukuk adalah makruh, sebagaimana pandangan Imam Malik rahmatullahi alaih. Jadi dekat sini Imam Bukhari nak bagi isyarat kepada kita, dalam bab rukuk boleh baca doa. Sebab tu Imam Bukhari dalam kitab dia tu, Sahih Bukhari, dia letak doa indar rukuk. Dia tak tulis pun doa wa tasbih fir rukuk semata-mata. Jadi kenapa tak mention tasbih? Makna katanya boleh juga nak baca doa yang lain. Tidak terhenti setakat subhana. Jika kita nak baca Rabbana ke, Allahumma ghafirli ke, dan seterusnya, boleh. Sedangkan mengenai tasbih, tidak ada perbezaan pendapat mengenainya. Yang kita kata tadi, baca pun boleh, tak baca pun boleh. 1 pun boleh, 3 pun boleh, 10 pun boleh. Hatta saya baca dalam sebahagian web, diberi isyarat kepada kita, hatta 1000 kali pun memang tidak ada bantahan. Maksudnya dia lapang. Tapi solat ni satu, jangan kacau orang dan jangan sampai bawa fitnah lah. Faham tak? Bawa fitnah, orang tengok kita punya bentuk solat, orang jadi pening. Jadi sebab itu kita banyak menyendiri. Sebab tu Nabi kata, jangan jadikan keseluruhan solatmu dekat masjid. Jadikan sebahagian besar solatmu dekat rumah. Jadi waktu kita dekat rumah tu, kita buatlah sungguh-sungguh nak baca 1000 kali ke, tapi dia tak datangkan fitnah kepada orang yang duduk kat belakang kita ke, orang yang tengok kita lalu lalang. Awak dia semayang lama sangat ni, nak tunjuk bagus ke? Sebab tu Nabi suruh balik rumah, semayang kat rumah, baca Quran dalam rumah. Nabi kata apa? Fa inna syaitan yanfiru min baitin yuqra'u fiha suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari daripada rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Sebab apa? Bukan setakat nak cerita tentang keutamaan Al-Baqarah tu, tapi Nabi nak bagi isyarat rumah adalah tempat terbaik baca Al-Qur'an selain daripada masjid. Nampak tak? Okey, barakallahu fiik.
Adapun alasan yang dipegang oleh orang yang berbeza pendapat dengan pendapat di atas adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim daripada riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma secara marfu'. Dalam hadis tersebut disebutkan, wa ammar ruku' fa'azzimu fihi rabb. Ketika kalian melakukan ruku', agungkanlah Tuhan kalian. Wa ammas sujud, fa ammas sujud. Adapun saat kalian melakukan sujud, fa'aktsiru fihi du'a. Perbanyakkanlah oleh kalian berdoa. Fa innaha quminun an yustajaba lakum, kerana sangatlah layak doa kalian itu dimakbulkan. Yang kita dah syarah tadi itulah, yang kita dah sebut dah. Tayyib. Pendek cerita, tidak ada larangan untuk berdoa ketika rukuk, seperti halnya tidak ada larangan untuk mengagungkan Tuhan kita ketika sedang sujud. Nah, so walaupun ada dua pendapat kata tak boleh berdoa dalam, bukanlah tak boleh berdoa, maksudnya Imam Malik kata makruh kan. Cukup sebatas tasbih sahaja. Subhana rabbiyal azim. Dalil je fasabbih bismi rabbikal azim. Kan? Tapi ada je pendapat yang kata boleh baca doa pasal Allahumma ghafirli itu bukan sebatas tasbih, tapi dia adalah doa. Baik, kita pergi pada yang ketiga pula. Muka surat 121. Sebut sama-sama. Subuhun Quddusun Rabbul malaikati Warruh. Jadi ucapan ni biasa kita dengar time bila Ustaz Adi? Time Ramadan kan, time tarawih kan, in between tu. Apa? Tak ingat dah kita pun. Di antara tu. So kebanyakan kadang-kala kita duk dengar, ada di kalangan para Bilal ni dia bersemangat lah bila dia baca Subuhun Quddusun Rabbul Malaikatu. Salah lah. Kan? So saya teringat dulu ada satu sahabat sunnah kita, masya-Allah. Dia kata, dah lah buat bid'ah, salah pula baris. Kan, nak buat yang Nabi tak buat, paling-paling betul lah tata bahasa nahu ni apa semua. So kita berkata subhan, patut tinggal lah. Kalau nak baca juga Subuhun Quddusun Rabbul Malaikati, dia jadi mudhafin ilaih. Rabbul Malaikati Warruh. Jadi barulah comel. So maksudnya ucapan itu bukanlah semata-mata yang kita kalau kat Nusantara ni baca time Ramadan. Sebenarnya boleh setiap hari baca, tambah-tambah dalam rukuk, tambah-tambah dalam sujud. Jadi kita dapat satu input lagi malam hari ni. Sebab tu saya suka ingatkan diri saya, kalau malam hari ni Allah bagi izin kita nak semayang qiyam, nak jaga malam qiyamul lail, cuba variasikan rakaat pertama subhana rabbiyal azim, ataupun kalau kita nak panjangkan rakaat kita, rukuk kita tu, kita gabung habis yang kita belajar malam ni. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Katalah setakat tu je kita belajar malam hari ni, dan kita memang balik sekali lagi kita ulang 3 tu je. Sambil bawa kereta, sambil bawa motor kan, subuhun quddusun. Silakan. Nak tambah sikit. Bismillah. Dalam Al-Azkar dia diulang kembali dalam Al-Majmu' seorang Alhamdulillah, sah. Memang dia kata dia punya pandangan kita patut membolehkan bahawa semua satu semayang atau satu rukun semayang dengan zikir doa ini dicampur-campur. Ini satu kata dia. Yalah, memang dia anjurkan untuk divariasikan. Sebab jamaah sekalian, kalau kita faham kan, Islam dia tak larang kepada kepuasan hati. Tapi ramai di kalangan kita cari jalan untuk memuaskan hati dengan tak syar'i. Dengar lagu, apa lagi, tengok Netflix ke YouTube ke, tengok cerita wayang ke bla 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 kan. Dia nak cari jalan puaskan hati macam tu. Tapi sebenarnya kita semua sedia maklum, jalan bahagia, jalan kepuasan saat kita berpegang dengan jalan Allah. Dan Nabi pun, saya kira lah, ini sekadar rasa-rasa saya lah, boleh ambil boleh tolak. Nabi pun tahu hati kita ni bosan dengan satu bacaan je. Kita pun akan rasa macam, kalau aku duk ulang-ulang subhana rabbiyal azim banyak kali pun kita rasa macam, sampai hatta ja'ahumul malal, sampai datang rasa boring. Jadi sebab itu Nabi nak bagi isyarat kepada kita, Nabi tinggalkan kepada kita variasi doa supaya kita punya emosi ni berubah-ubah. Daripada setakat kita sebut Maha Suci Engkau wahai Tuhanku yang Maha Agung, di sana ada pula ungkapan Allahumma ghfirli, maafkan aku wahai Allah. Faham tak? Ada pula ungkapan yang kita duk sebut tadi, subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Nampak tak? Jadi poin utama saya nak sebut tadi, dia tidaklah terhad pada bulan Ramadan yang biasanya dilakukan oleh masyarakat Nusantara, tapi sebenarnya kita boleh apply dalam hari-hari kita 17 rakaat. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Cuma poin utama dia sebut elok-elok,
dan juga dia punya nahu tu bagi elok jugalah. Jangan rabbul malaikatu juga. So dia kena jadi rabbul malaikati warruh. Sama juga isu ni selingan-selingan. Kita pergi kubur, kadang-kadang ada di kalangan kita, saat saya bertanya soalan ni, saya dah pernah tanya pada kalian. Ramai kalau kita bagi salam kat kubur, Assalamualaikum ya ahlil kubur. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab betul-betul, sepatutnya ya ahlal. Ahlad diyar ataupun ahlal kubur. Dia tak boleh jadi ahli. Dia kena jadi ahla. Pasal dia ada harfun nida dengan jadi munada, maka dia kena baris Sebab tu kalau kita baca nama Nabi Rasulullah. Tapi bila kita baca hadis ada je ya, dia mesti jadi Rasulullah. Faham tak? Sama macam kita azan Muhammadur Rasulullah. Bila ada asyhadu anna, ada harfun nasab, maka dia jadi mansub. Tak boleh kita baca asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nanti maksud dia akan jadi macam ni. Aku bersaksi sesungguhnya Muhammad Rasulullah itu apa? Faham tak? Dia jadi macam tergantung. Tapi once kita sebut asyhadu anna Muhammada, sesungguhnya aku bersaksi Muhammad itu Rasulullah adalah pesuruh. Jadi maksudnya jadi sempurna. Kadang-kadang gitulah. Sebenarnya saya tak banyak ceramah. Saya banyak ajar alif bata dekat Ampang, dekat KL, Selangor ni. Jadi adalah kelas baru ni sampai pada surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Jadi banyaklah kelas saya tu ada 30 orang perempuan kat depan saya, makcik-makcik lah semuanya. Jadi dia orang membaca wa ma umiru illa liya'budullah ha ke hu. Saja nak tanya ni. Ha ke hu? Satu ha, satu lagi. Ha juga. Tak ada hi, tak adalah. Wa ma umiru illa liya'budullah ha. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan sabatlah. Tetaplah dengan ha, jangan baca hu. Sebab hari tu saya ajar macam biasa, betulkan bacaan. Bila saya dah baca, mereka ikut elok je. Tapi bila suruh baca sorang-sorang tu, hampir setengah kelas mereka baca wa ma umiru illa liya'budullahu mukhlishina lahuddin. Saya pun tengok, kata makcik, saya minta maaf, ibu minta maaf. Bukankah ibu yang pertama, ibu yang kedua, ibu yang ketiga tadi saya dah betulkan? Kenapa juga tetap jadi hu, tak jadi ha? Alah ustaz, ha dengan hu pun berkira. Saya baca, berkira? Dia bukan isu kira tak kira. Kalau kira tak kira, saya diam. Cukup time saya balik. Kita pun balik. Itu baru kita panggil tak kira. Tapi kalian panggil saya untuk tahsin qiraatul Quran. Memperbaiki mutu bacaan Quran. Jadi, bila saya duk dengar, wa ma umiru illa liya'budullahu, tak boleh lah. Sebab ayat dia macam ni. Tidaklah mereka itu diperintahkan untuk beribadah kecuali kepada Allah, mukhlisi dengan jalan ikhlas. Tapi kalau kita baca wa ma umiru illa liya'budullahu, dia akan jadi tidaklah mereka itu dan Allah disuruh untuk menyembah. Nak sembah siapa lagi? Allah yang cipta kita. Jadi faham tak? Dia bukan isu minta diskaun sikit lah ha dengan hu. Dia bukan isu itu. So isunya kalau tertukar sedikit sahaja baris, menyebabkan pertukaran makna yang hampir-hampir boleh bawa kepada dosa besar. Dan hampir-hampir kalau kita i'tikad boleh jadi syirik. Aku nak baca macam ni juga pun nak jadilah. Tak boleh. Ustaz, ada ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah. Bismillah. Anak-anak murid Quran yang belajar. Alhamdulillah. Dia suka sebut atas ayat ni. Itu selalu dengar walazina amanu kan. Ya allazina amanu. Dia baca hamzah fatah. Dia baca ain. Ya allazina Itu yang kita kata, kita sangat berhajat kepada belajar makharijul huruf, tempat keluar huruf. Jadi once kita tahu hamzah, dia mesti keluar dekat bawah tekak. So ramai di kalangan kita, sebenarnya bukan ustaz tu seorang. Ramai sebenarnya. Kalau kita betul-betul orang yang selalu ditugaskan mencari salah orang kan, memang kita akan dapat jumpa ramai je illal ladzina amanu. Dia mesti naik sebab apa? Pasal dia naik ke atas. Dia hamzah kat sini, ain pun dekat sini. Salah. Tapi kalau kita belajar betul-betul makharij, hamzah dekat bawah tekak, ain dekat tengah tekak. Faham tak? Jadi tak layaklah kita baca Sebab tu sebenarnya Nabi sebut khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dalam ramai-ramai kalian yang terbaik orang yang belajar Quran, orang yang mengajarkan Quran. Betul wallahi. Sebab tu kalau ada kesempatan tegur. Tapi tegur jangan terang-terangan.
tarik dia berdua-duaan, sebab Imam Syafi'i kata jika ada orang menegurmu dalam keramaian, dia bukan sedang menegur kau, bahkan dia sedang menghinakan kau. Tapi jika dia menarik engkau berdua-duaan menyampaikan nasihat dengan penuh adab dan akhlak, benar-benar dia sedang menyampaikan nasihat padamu. So kita pun macam itulah, bila ada ilmu, kita dengar ada orang baca illal ladzina amanu wa amilu, dua-dua juga, kita pun kata minta maaf, ada sedikit kesalahan tadi. Baru ni saya ceramah ni berkenaan Quran, kita keluar topik sikit boleh kot noh? Kan? Saya dijemput mengajar di satu tempat. So saya tempat tu jauh daripada rumah saya. Jadi saya keluar tidaklah terlalu lewat, tidaklah terlalu awal sangat. Sampai-sampai orang pun komat. Jadi saya pula nak kena ambil wuduk dan semisalnya. Bila masuk imam tu dah baca Fatihah dah. Okeylah, saya dengar Fatihah dia. Tak berapa nak dengar di awal-awal tu. Pasal masuk-masuk tu dah amin dah. Tiba-tiba dia start dengan alam tarakai fa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okeylah. Dia nak baca surah Al-Fil. Okey. Sampai ayat yang terakhir tu, apa ayat terakhirnya? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ain tu asfin, dia jadi hamzah, ka'asfin. Satu. Yang kedua ma'kul, dia jadi ma'kul. Berbeza tak makna? Fendi, mesti berbeza punya. Sebab ma'kul, yang sepatutnya ma'kul, dia bukan dia hamzah keluar kat sini, maksud dia adalah mereka itu tentera Abraha. Azab yang mengenai mereka menjadikan badan mereka bagaikan dedaunan yang dimakan ulat-ulat. Makul, akala kan, makan. Yakulu, dia makan. Makul, dimakan. So daun tu dimakan. Pernah tengok kot daun-daun kering ataupun daun yang hidup hijau elok tu, dia berlubang. Jadi bila burung ababil tu baling batu daripada neraka tu, kena badan berlubang. Itu cerita dia. Tapi once dia baca ma'kul maksud dia logik. Faham tak? Jadi Allah nak cerita pasal logik ke pasal dimakan? Faham tak? Jadi itulah isunya kalau kita kata lah ustaz diskaun lah sikit ma'kul dengan mak pun nak kira. Tak boleh. Sebab Quran ni dia bukan ikut emosi. Nanti jadi firman kita, tak jadi firman Allah. Jelas? Jadi sebab itu jemaah sekalian, buang ego kita, bukan mengaji dengan saya. Kat sini siapa saja yang kita kenali bacaan dia bagus, dia ada ilmu tentang Quran, pergilah. Jatuhkan, rendahkan diri walaupun terpaksa belajar balik alif. Ba, ta, sa. Belajarlah. Ada satu makcik dekat Ampang, masya-Allah tabarakallah, usia 70-an lebih kan. Saya kata dekat dia, huruf shin tengah-tengah lidah, langgar langit atas, tak melibatkan bibir. Tak payah shin. Dia sebatas shin sahaja dah betul dah. Dia tetap bunyi sin, dia bunyi sin juga. Saya kata ibu, shin, bukan sin. Lepas tu dia kata, saya dah sebut betul dah. Atau saya pun, tak payah argue dah lah. Orang dah dewasa, tinggi usia kita pun dah, okey. Maksudnya saya anggap itu uzur lah, dia tak mampu nak sebut shin. Habis-habis kelah dia panggil saya. Makcik bukan tak nak sebut shin ustaz. Nanti kalau makcik sebut gigi tertanggai. Allah, saya kata, malu dalam kelas ustaz. Dia kata, okey. Tak boleh makcik baca sin juga, kena baca shin. Nanti gigi tanggai. Dia kata, Allah Akbar. Faham tak? Jadi mungkin dia ada rasa malu lah kot kan. Dia tak nak kalah. Depan kawan-kawan jangan kalah. Itu masalah kita. Tak mau jatuh, tak mau kalah, tak mau buang ego. Dan akhirnya salah pun salah lah. Tapi berani dia minta maaf lah lepas tu. Saya kata, lepas ni bacalah. Cubalah tahan ke macam mana ke. Cubalah. Moga-moga Allah bagi bantuan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jadi untuk penutupnya, kita tengok dalam surah 121 ni, kata Aisyah, menjadi kebiasaan Nabi juga baca dalam rukuk dan sujud, subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Maksudnya adalah maha suci, maha mulia, Rabb para malaikat, Tuhan ataupun pemilik kepada para malaikat dan juga ruh, iaitu malaikat Jibril alaihissalam. Baik, sahabiah yang meriwayatkan hadis ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, subuhun, yakni yang bersih dari segala bentuk cacat. Dari kata sabbahtullaha, yakni aku mensucikannya. Sabda Nabi qudusun, apa maksud kudus? Biasa kita dengar kan, kalau orang dulu dia kaki lagu, dia dengar lagu apa? Jamal Abdullah, yang halus, yang kudus, yang mudus, macam-macam dus yang ada tu kan. So bila dia kudus, apa dia kudus? So, lagu-lagu kala-kala dia kata lagu bab ketuhanan, kudus. Inilah kudus. Apa dia kudus? Yakni suci dari segala bentuk aib. So suci lah kudus ni pun. Sebab tu kita tengok Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddas,
rumah yang disucikan. Faham tak? Jadi kat sini Allah nak cerita muqaddas tu, sifat Allah lah kudus. Allah lah yang mensucikan, ataupun sifat Allah Ta'ala itu sendiri terpelihara daripada segala aib. Begitu agung perihal kesuciannya dari segala bentuk keburukan. Kemudian Rabbul Malaikah, semua orang faham. Ar-Ruh itu adalah apa dia? Malaikat Jibril. Nama lain bagi malaikat Jibril adalah Ruhul Amin. Dan kalau kita baca surah Al-Qadr pun kita jumpa tanazzalul malaikatu war-ruhu. Okey, so dia kembali kepada malaikat Jibril. Ada yang berpendapat Ar-Ruh itu adalah segolongan daripada para malaikat. Wallahu taala a'lam. Sebab apa dia berkata apa? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Pada hari itu, hari kiamat ataupun hari kebangkitan, ruh-ruh dan para malaikat berdiri bersaf-saf dalam surah An-Naba ayat 38. Wallahu taala a'lam. Wallahu taala a'lam. Baik, saya rasa cukuplah setakat itu. 2 jam yang kita peruntukkan di malam hari ini. 1 jam tadi bersama Ustaz Amir Farhan, hafizahullah ta'ala, di antara ustaz kecintaan saya juga, Masya Allah tabarakallah, luas dengan ilmu, orang yang saleh, orang yang baik. Jadi kita berharap kita dapat manfaat daripada penyampaiannya. Begitu juga kita sangat berharap pada perkongsian di malam hari ini tentang doa ketika rukuk ini, harap ada yang tanda, supaya kita untuk kemudahan akan datang. Sebab yelah, itu hari 1-2 bulan tak dapat nak mari, lost penandaan kita. Dikhabarkan pula tak dapat nak cari kembali apa yang berlaku dari laptop ke apa ke, apps ke, wallah taala alam. Cuma kita berharap gitulah, harap ada yang tukang tanda. So pada muka surat 121 kita akan sambung pada jenis bacaan yang keempat pada pertemuan akan datang. Yang baik datang pada Allah Ta'ala, yang lemah datang daripada diri saya dalam menyampaikan. Panjang umur murah rezeki, kita bertemu lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.